نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Engkau lah yang menciptakan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Kami akan setia pada perjanjian kami padamu dan janjimu dengan sedaya upaya kami, Ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang kami lakukan. Kami mengakui nikmat-nikmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Dan kami mengakui juga dosa kami terhadap-Mu, Ya Allah. Maka ampunilah kami. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, Ya Allah. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, Ya Allah. Maka ampunilah kami dengan satu pengampunan dari sisimu, Ya Allah, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. اللهم تقبل منا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبعد Alhamdulillah, sudah mengalu-alukan semualah. Dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi pada tanggal 8 bulan Sya'ban hari ini 1443 dan bersamaan dengan 11 bulan Mac 2022 dan ia adalah satu saat yang sangat manis ketika mana kita sama-sama dapat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan nikmat yang paling besar selepas nikmat iman kepada kita. Alhamdulillah. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam surah Al-Ahqaf iaitu bukit-bukit pasir yang mana merupakan kediaman kaum Ad. Hari ini kita sampailah ke satu pertemuan di mana Allah ingin menceritakan kepada kita kisah kaum Ad ini di dalam Al-Quran. Dan itulah penceritaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sampai kepada kita melalui Nabi SAW. Jadi hari ini kita nak fokus kepada ayat 20 hingga 25 dan ia mencakup dua perkara asas. Yang pertama, suasana di hari pembalasan. Antara suasana yang Allah pamerkan di hari pembalasan dalam ayat 20 dan ayat 21 hingga 25, Allah ingin memberikan satu peringatan kepada kita tentang perkara yang berlaku kepada kaum Ad, siksaan yang berlaku, kehancuran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun musnahkan kaum Ad atas kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ingat dan kita mengambil iktibar. Okey. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa kita akan membaca dahulu ayat-ayat Allah daripada ayat 20 hingga 25 insya-Allah. Kalau semua yang berada sama ada di Zoom ataupun juga di FB Live Masjid Sultan Ahmad Shah Gombak dan juga FB Live Dr. Sofia Samsudin sudah mengalu-alukan semualah untuk bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Dan muka surat yang kita nak baca daripada Mashaf adalah 504 ayat 20 hingga 25. Ia akan berangkumi muka surat 504 dan 505 pada hari ini. Alhamdulillah, janji kita kat sini hari ini. Okey, dah bersedia insya-Allah kita akan baca dulu surah Al-Fatihah dan diikuti dengan ayat-ayat ini insya-Allah. Okey, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
كذلك نجزي القوم المجرمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Itulah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mengajar kita pada semasa ke semasa memperbaiki bacaan kita dengan melorongkan guru-guru yang dapat membantu kita dalam kita memperbaiki bacaan. Jadi itulah nikmat yang sangat besar yang mana Allah kurniakan kepada kita di dunia ini. Tetapi kita melihat kadang-kadang diri kita juga lalai. Okey. Jadi kita pergi terus dalam insya-Allah ketika mana kita melalui satu ayat ke satu ayat, kita akan tengok balik dia punya terjemahan dia. Okey, hari ini kita akan tengok apa suasana di hari pembalasan, antara suasana di hari pembalasan itu pelbagai. Jadi kita akan tengok dalam surah Al-Ahqaf ini ayat 20, apakah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita ketika ini, di saat ini untuk kita renung dan untuk kita nilai diri kita di mana kita berada sekarang ini dan bagaimanakah kita merancang untuk berada pada hari yang mana semua kita akan dihadirkan Allah itu di padang mahsyar. Okay, jadi kena ada perancangan, jangan hanya ikut perjalanan masa sahaja, mengikut arus sahaja. Kita perlu ada perancangan yang begitu rapi, yang kita nampak jelas untuk kita bersedia ke arah itu. Okay. Kemudian yang kedua, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar mengingatkan umatnya, iaitu kita semua. Akan cerita yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ahqaf ini, yang mana di situlah surah ini mendapat nama, iaitu kaum Ad, yang mana diutus kepada mereka Nabi Hud AS. Kemudian kita tengok rumusan apa. Okey, sebelum kita pergi kepada ayat 20, kita nak tengok balik, imbau kebalik ayat 15 hingga 19 di mana kita telah pun bersama-sama pada minggu lepas. Jadi kalau sesiapa saja yang bersama kita pada hari ini, alhamdulillah melalui Zoom ataupun melalui FB Live mungkin juga boleh membuat rujukan, boleh membuat revision dengan melihat kembali rakaman yang ada di FB Masjid dan juga di FB Sofia Samsudin untuk melihat kembali apakah pendetilan yang kita dapat buat pada ketika itu, dan kita akan rumuskan hari ini kembali. Pertama, ayat 15 menceritakan tentang suasana keadaan masyarakat. Derhaka kepada kedua ibu bapa adalah antara dosa besar. Jadi berhati-hatilah kita. Kadang-kadang minggu lepas ada yang bertanya tentang perselisihan yang berlaku antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Banyak suasana-suasana sebegitu yang kita dengar. Jadi penyelesaiannya adalah perbincangan yang penuh dengan kasih sayang, bukan berlandaskan kepada dengki dan hati yang sakit. Bukan, kita tak dapat nak selesaikan sekiranya perbincangan itu tidak disulami dengan perasaan kasih sayang, belas kasihan, saling tolak ansur dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita sebagai menantu, kita berkahwin dengan anak kepada ibu tersebut, jadi ke mana kita nak buang ibu tersebut, bagaimana kita nak mengenepikan ibu itu sedang bersama dengan anaknya. Jadi biarlah kita berfikir dengan fikiran yang waras. Jadi itu yang berlaku dalam masyarakat. Derhaka kepada kedua ibu bapa adalah antara dosa besar. Dosa paling besar ialah menyekutukan Allah, mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apa sahaja di kalangan makhluk, dan juga menafikan hari kebangkitan, itu hari kiamat. Jadi kita tak termasuklah dalam golongan ini, insya-Allah. Kalau masuk cepat-cepat kembali semula ke jalan yang digariskan oleh Allah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kasih sayang ibu bapa mendorong mereka memohon pertolongan Allah agar menyelamatkan akidah anak yang kafir dan ingkar akan hari kiamat. Inilah ibu bapa seburuk mana pun anaknya, jadi dia masih lagi menyayangi anak itu sehinggalah ke akhir nafasnya. Jadi walau apa sekalipun anak itu, dia masih lagi menjalankan tugasnya. Jawapan yang kasar dari anak ini menyebabkan anak ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat azab, kerana
hubungan, percakapan yang tidak begitu sopan, dan percakapan yang lebih daripada tidak sopan itu menafikan apa yang disampaikan oleh ibu bapa, yang mana tidak lain dan tidak bukan mereka menghendaki kecuali kebaikan kepada anak itu. Allahu Akbar. Jadi kita minta agar kita tidak termasuklah dalam golongan ini, dan juga zuriat kita tidak termasuk dalam golongan ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca doa itu, antara doa yang Allah paparkan antara sifat-sifat ibadur rahman dalam bahagian terakhir surah Al-Furqan. Okey. Yang keempat, golongan jin dan manusia yang mukmin atau kafir memiliki tingkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi Allah memaparkan kepada kita semua hamba-hambanya, sama ada yang mukmin ataupun kafir, di kalangan manusia ataupun jin, akan diadili dengan sebaiknya dan tidak ada sesiapa pun yang akan dizalimi. Okey, kita pergi kepada ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 20 hingga ini 25 bukan 24 sehingga ayat 25 insya-Allah kita cuba habiskan dalam masa yang masih berbaki ni. Okey, kita tengok ayat 20 sebagaimana yang kita baca tadi, dalam terjemahan ayat 20 ini, ayat ini bermula dengan wa yauma. Wa yauma. Sebab ia adalah sambungan kepada cerita Allah tentang bagaimana Allah mengadili di hari kiamat di kalangan hamba-hambanya, sama ada jin ataupun manusia, maka tiada seorang pun di kalangan mereka yang akan dizalimi. Lalu masuklah selepas ini, ayat ini digandingkan dengan apabila Allah memberitahu bahawa Allah akan membalas setiap orang bersesuaian dengan apa yang mereka lakukan, maka di sini tibalah masanya sebahagian sedutan daripada hari mahsyar yang Allah nak paparkan kepada kita dalam ayat 20 ini. Jadi bermula dengan dan ingatlah. Kalau ada perkataan yaum pada awal ayat, maka di situ sebenarnya ada satu jumlah, ada satu ayat yang dibuang, di mana Allah di sini kalau dalam terjemahan ni disebutkan dan ingatlah. Jadi inilah yang dibuang ni. Kenapa hari ni disebut? Bukan saja-saja nak sebut untuk memenuhi waktu lapang, untuk memenuhi masa kita yang terluang dan sebagainya. Tak, ia adalah mempunyai matlamat yang sangat khusus supaya kita dengar dan ingat. Apa yang nak kena ingat ni? Dan ingat tu mestilah ada action. Bila kita ingat, contohnya kita ingat nak beli sesuatu nanti, dia mestilah ada action lepas tu. Letak dalam kalender, letak dalam list to do. Bila nak buat lepas zuhur ni nak buat apa, dan perlu kepada action, bukan hanya pada catatan sahaja untuk mengingatkan kita akan perkara tersebut, tetapi ada juga tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Banyak tu tindakan dia. Jadi di sini kalau kita melihat kepada ayat yang bermula dengan wa yauma, maka ada kat situ jumlah yang dibuang, iaitu ingatlah. Siapa yang kena ingatlah ini? Hamba Allah. Ingat apa? Semasa orang kafir didedahkan kepada mereka, ketika orang kafir ma'rad ni benda yang dipaparkan. Macam kita kalau kita pergi ke dia ma'rad ni dalam bahasa Melayu macam pameran. Pameran tu biasanya memang orang nak pamer lah. Dia letak tinggi supaya jelas, tak ada benda yang terselindung. Maka dia akan kalau tempat yang sesuai lah yang akan diambil. Jadi di sini Allah menceritakan ketika mana antara suasana kiamat adalah sebelum orang-orang kafir kufur kepada Allah yang menyekutukan Allah ini masuk ke dalam neraka, maka mereka akan diperlihatkan dengan api neraka. Jadi di sini semasa orang kafir didedahkan kepada mereka, serta dikatakan kepada mereka, bukan sahaja ia didedahkan kepada mereka yang mereka dapat melihat dengan mata kasar, yang mana sekarang mereka tidak lihat, kita pun samalah ni. Sekarang kita tak lihat, kita dengar sahaja perkabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan kepada mereka, kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu di dalam dunia kamu ini. Allahu Akbar, nikmat kita terlalu banyak. Tadi kita sebut nikmat Al-Quran, nikmat yang paling besar. Jadi adakah betul-betul kita mensyukuri nikmat itu dengan menekuni Al-Quran itu sendiri, memperbaiki bacaan kita, cuba memahami mesej yang ada di sebaliknya, cuba mengamalkannya sedaya yang kita mampu, dan kita ingat sampai bila-bila. Dan apabila kita ingat, maka kita
berpeluang untuk berkongsi maklumat itu dengan mereka yang bersama-sama dengan kita, maka itulah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, yang akan menjadi bekalan kepada orang yang mengingatkan itu. Allahu Akbar, supaya kita sentiasa begitulah dalam perjalanan hidup kita yang berbaki ni. Jadi apa yang dikatakan kepada mereka, kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Allahu Akbar. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab, bukan lagi dengan nikmat. Kenapa? Kerana nikmat yang hina, kerana kamu berlaku sombong, dan Allah akan memberitahu sebab dia. Kerana kamu berlaku sombong, di sini Allah sebutkan adhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya wastamtu' biha wastamta'tum biha, dan kamu menikmati nikmat itu. Maka hari ini, tengok Allah ulang kali, pada hari ini falyawma, maka pada hari ini, kamu dibalas tujzauna azabal hun, kamu akan dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong. Allah memberitahu sebab. Mana sebab? Ba' ni adalah ba' sababiyah. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, kerana kamu berlaku sombong dan takabur. Kita dah bincangkan kan, sifat takabur adalah sifat yang sungguh hina. Bukan menaikkan darjat seseorang, sebaliknya merendahkan darjatnya, menjadikan dia hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di mata manusia. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, kerana kamu sombong dan takabur di atas muka bumi. Sekarang ni tak ada dekat muka bumi ni. Sekarang berada di mahsyar, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang alhamdulillah kita semua yang berada di hadapan skrin, yang mendengar apa yang saya bicarakan, setakat yang mampu ini masih lagi berada di dunia. Jadi di sini Allah mengatakan bima kuntum tastakbiruna fil ard, dengan apa yang kamu berlaku sombong, kerana kamu berlaku sombong terhadap sombong takabur di muka bumi dengan tidak mendasarkan alasan yang benar, dengan tiada alasan yang benar, kamu sombong tanpa alasan lah. Dan kemudian ini adalah sebab yang kedua, bima kuntum tafsukun, dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Fasik ni adalah tidak taat lah. Seorang tu kalau tak nak buat apa yang disuruh, memanglah banyak alasan kan. Sedangkan apa yang disuruh tu adalah mendatangkan kebaikan kepadanya kadang-kadang. Tapi kerana dia telah memutuskan tidak mahu taat dan tak nak melakukannya, maka dia pun mencari alasan. Jadi kita tengok sedikit perkongsian daripada sahibu tafsir al-wajiz, penulis tafsir al-wajiz, iaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Di sini dalam ayat 20 disebutkan, wahai Nabi, ingatkanlah. Dekat sini ada uzkur. Uzkur siapa? Wahai Nabi SAW, ingatkanlah siapa? Ingatkan dirimu, ingatkan umatmu. Akan datangnya hari ketika orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. So kita janganlah ingkar pada arahan Allah dan pada arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ingkar pada arahan Allah dan Rasulnya dilemparkan ke dalam neraka. Tadi kita ada kan menyebutkan bahawa, dan ini juga disebut oleh Hamka, Profesor Hamka dalam bukunya Tafsir Azhar, dia kata sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan diperlihatkan dahulu tempat mereka di dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi 2 kali siksaan lah. Sebelum masuk pun dah seksa, apalagi setelah memasukinya. Jadi itu antara suasana-suasana yang telah diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja, tetapi untuk kita ingat dan untuk kita merasa gerun dan merasa takut akan melakukan ketidaktaatan kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada mereka, dan ini juga adalah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dialog yang mereka dengar ataupun kata-kata yang mereka dengar diperkatakan kepada mereka sebelum mereka dihumbam ke dalam neraka, maka mereka akan dengar suara, kamu telah menghabiskan adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kamu telah menghabiskan rezeki baik kamu. Tayyibat tu adalah rezeki yang baik yang Allah kurniakan kepada kamu
dalam kehidupan dunia kamu telah menggunakannya untuk melakukan maksiat. Allahu Akbar. Mata yang Allah rezekikan, suara yang Allah rezekikan, telinga yang Allah rezekikan, kekuatan tenaga yang Allah rezekikan, maka di sini Allah mengingatkan kamu telah menggunakannya, iaitu nikmat itu untuk melakukan maksiat. Kamu ikuti hawa nafsu dan kenikmatan dunia yang sementara ketika melakukan maksiat itu. Ya Allah, jadi sangat-sangatlah kita kena berhati-hati kerana perbuatan ini akan kita raih, akan kita tuai hasilnya di akhirat. Jadi biarlah tuaian itu daripada hasil yang baik-baik semua, bukan hasil yang membawa kepada kecelakaan. Jadi haruslah pilih dengan baik apakah perkara-perkara yang kita nak lakukan. Maka pada hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih. Kerana kamu telah menghabiskan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu dengan melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan terhadap Allah dan tidak taat kepada Nabi SAW. Jadi azab itu adalah azab yang sangat pedih, yang hina, pedih dan lagi menyakitkan. Itu semua sebab dari kesombongan kamu. Inilah sebab kenapa mereka itu layak dihumbam ke dalam neraka. Message dia straight to the point. Kerana kamu sombong ketika di dunia, kamu enggan untuk beriman kepada Allah dan mengesakannya, dan zalim dalam melawan kebenaran. Kebenaran itu kamu tak terima, malah kamu memberikan yang sebaliknya. Kamu dustakan dan kamu juga menyebarkan pendustaan itu. Kamu menghalang manusia daripada beriman dengan kebenaran itu. Juga sebab dari ketidaktaatan dan maksiat yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Maksiat satu akan membuahkan maksiat-maksiat dan seterusnya. Jadi cepat-cepatlah sekiranya kita sedar, sekiranya ada orang mengingatkan kita tentang kesalahan yang kita lakukan, maka segeralah berhenti. Segeralah bertaubat kepada Allah. Segeralah mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mengingatkan kita itu. Ya Allah, bukan senang untuk dia melemparkan kata-kata, untuk dia meluahkan kata-kata, bukan lempar, meluahkan kata-kata untuk menasihati kita. Allahu Akbar. Allah sajalah yang memudahkan dia untuk mengingatkan kita, untuk membawa kita kepada jalan kebenaran, untuk tidak melalaikan kita lebih jauh daripada jalan yang Allah SWT redai dan jalan yang digariskan oleh Nabi SAW. Jadi Ustazah rasa lega bila masing-masing sempat lagi mengikuti kelas-kelas bacaan hadis, yang mana dikongsi oleh mereka yang berpengalaman, mereka yang ada background tentang hadis. Alhamdulillah. Tetapi kita kena ingatlah, walaupun saya sekarang ini berkongsi tentang maklumat Al-Quran, tapi bukanlah bermakna saya yang paling baik. Kita sama-sama dalam berusaha untuk memperbaiki diri. Kita nak tengok sedikit komen Hamka. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi sedikit, Hamka memberikan komentarnya sebelum masuk ke dalam neraka. Terlebih dahulu mereka dipamerkan bagaimana bentuk azabnya, betapa dahsyatnya, kemudian mereka diterangkan sebab mereka layak ke dalam neraka. Mereka layak untuk dihumbam ke dalam neraka. Dan inilah sebabnya. Allah mengatakan ketika di dunia kamu begini, maka inilah hasilnya daripada apa yang kamu lakukan, iaitu kemaksiatan yang kamu lakukan. Kamu menggunakan nikmat Allah SWT itu dengan cara yang tidak betul, maka ia membinasakan diri kamu sendiri. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu, iaitu mereka menurut hawa nafsu dan kenikmatan dalam bermaksiat. Turut hawa nafsu dan merasakan nikmat. Dia bukan nikmat sebenarnya, dia adalah niqmah, bala dalam melakukan maksiat kepada Allah tanpa peduli dengan dosa-dosa. Ini mereka lakukan kerana keingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, berupa ancaman datangnya hari perhitungan. Maksudnya kalaupun mereka selamat, tidak dihukum di dunia, tetapi mereka hendaklah yakin bahawa di hari pembalasan, iaitu di hadapan Allah, tidak ada yang akan selamat, tidak ada yang akan terlepas daripada pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sangat jelas. Kemudian pertama Allah bagi tahu sebab kerana kamu telah menyombongkan diri. Pertama, silap menggunakan nikmat Allah dengan cara melakukan maksiat. Yang kedua, sombong kerana tidak mau taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah dengan mengimani dan mengesahkannya.
kemudian kamu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Kamu dah pun membuat keputusan untuk melakukan kefasikan. Apa tu fasik? Tidak mentaati, tidak mahu taat. Itu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mahu taat. Maka apabila dia tidak taat, maka dia jauh daripada rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihatlah orang-orang yang buat salah ni dengan penuh perasaan kasih sayang, bukan dengan penuh kebencian. Kita nak bawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Selagi mana kita mampulah tengok ibu yang mana dipaparkan contoh anak tadi yang tak mahu ikut, malah dia membantah dengan hujahan-hujahan yang palsu. Jadi kita berhati-hatilah dalam kita memberi nasihat. Kadang-kadang akan ada cabaran-cabaran begitu, tetapi janganlah putus asa, janganlah rasa terlalu sedih. Sedih tu memang tak boleh larilah. Kita nak kebaikan kepadanya, malah keburukan yang dia bagi pada kita. Jadi kita bandingkan apa yang dilalui oleh para rasul Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih cabarannya daripada apa yang kita hadapi. Itulah kehidupan dunia namanya. Kita pergi ke ayat 21. Selepas Allah pamerkan tentang apa yang telah diperlihatkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tentang neraka sebelum mereka masuk ke dalamnya, apakah dikatakan kepada mereka, kemudian diberitahu sebab kenapa mereka layak untuk memasuki neraka. Na'udzubillah. Kita pergi ke ayat 21. Ayat 21 ni nak membentangkan kepada kita yang tadi tu yang akan terjadi, belum lagi terjadi. Yang ini Allah paparkan peristiwa yang telah berlaku kepada segolongan manusia yang tidak taat kepada Allah, mensyirikkan Allah dengan cara tidak taat kepada Rasul yang diutuskan kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat 21 ni, sebagaimana yang kita bacakan tadi, tentang bagaimana Allah meminta agar Nabi SAW secara jelas, wadhkur akha 'ad, dan ingatlah wahai Muhammad tentang peristiwa Nabi Hud. Akha 'ad. Akha 'ad. Akha 'ad ni adalah saudara kepada kaum 'ad. Jadi saudara ni maksudnya dia adalah golongan, salah seorang daripada golongan 'ad juga. Dan dia hidup bersama-sama dengan mereka. Nanti kita akan tengok beberapa komen. Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud. Kaum 'ad ini, akha 'ad ni adalah Hud alaihissalam. Dekat sini tidak disebut wadhkur Hud, tidak disebut. Disebut wadhkur akha 'ad. 'Ad ni adalah bangsa Arab purba. Jadi akha 'ad ni adalah saudara kepada kaum 'ad. Apa yang Nabi diperintahkan Allah untuk ingat tentang kaum 'ad ini, ataupun tentang Nabi Hud alaihissalam ini, yang mana diutuskan kepada kaum 'ad ini, idh anzara. Ada satu peristiwa yang spesifik. Ketika mana Nabi Hud alaihissalam, yang di sini dinamakan akha 'ad, dia adalah Hud. Ketika mana dia memberi amaran, idh anzara. Maksudnya dia telah melakukanlah amaran tu, betul-betul melaksanakan amaran itu kepada mereka. Lalu Allah menceritakan saat-saat ini kepada kita, kepada Nabi SAW, dan Nabi diminta agar menceritakan kepada kita. Dan apabila sampai ke pendengaran kita, maka kita juga bertanggungjawab untuk menyampaikan perkhabaran ini kepada mereka yang bersama-sama dengan kita, agar mereka juga ingat. Kalau tak sampai, macam mana nak ingat? Jadi peringatan ini tak bolehlah sekali. Kadang-kadang peringatan yang begini dia akan cepat lupa. Jadi buatlah cara bagaimanapun supaya dapat ingat. Jadi di sini Allah memberikan satu arahan kepada Nabi SAW agar ingat kepada Nabi Hud alaihissalam. Akha 'ad ni adalah Nabi Hud alaihissalam. Apakah suasana secara spesifik yang Allah nak ingat ketika mana dia, iaitu Hud alaihissalam, memberi amaran kepada kaumnya. Dekat sinilah nama surah ini dikenali, itu Al-Ahqaf. Kepada kaumnya, iaitu kaum 'ad yang tinggal di lembah Al-Ahqaf.
Jadi kat sini tak payahlah sebut kaum tu nama apa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah pun peraya menyebut akha Ad. Jadi akha Ad ni adalah saudara kepada kaum Ad. Iaitu namanya di tempat lain Allah sebut Hud. Wa ila Hud wa ila Adin akhahum Huda. Itu di dalam surah yang lain dalam Al-Quran juga. Allah secara spesifik menyebut Hud. Kepada kaum yang tinggal di lembah Al-Ahqaf, amarannya itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Maksudnya di sini adalah selain daripada Hud, ada lagi rasul-rasul yang lain yang diutus kepada kaum Ad. Bukan seorang sahaja tetapi rasul demi rasul. Dan antara rasul-rasul itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan, membawa cerita ini kepada kita supaya kita tahu bahawa maksudnya peringatan yang Allah utuskan itu bukan seorang. Maksudnya peringatan demi peringatan, tetapi mereka masih lagi degil. Jadi dengan berkata janganlah kamu menyembah melainkan Allah, ini adalah mesej para rasul itu. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar, iaitu hari yang huru-hara. Di sini dinamakan azab yaumin azim. Kita banyak kali tengok yaum kan, tadi dah 2 kali, ni lagi sekali. Azab yaumin azim. So hari ini adalah hari yang pasti kita lalui semuanya. Tetapi kita nak laluinya dalam keadaan kita selamat. Bukan dalam keadaan kita ketakutan nampak akan azab Allah yang sangat pedih. Dahlah hari pun huru-hara. Dan nampak pula tempat yang juga sangat-sangat memeritkan, azab yang sungguh memeritkan. Jadi tidaklah ada sebarang ketenangan, ketakutan atas ketakutan, na'udzubillah. Jadi ya Allah, Allahumma a'idhna, jauhkan kami daripada neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Kan banyak kali doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah. Okey. Jadi kemudian kita tengok juga huraian sedikit daripada perkongsian di dalam tafsir Muyassar di sini disebutkan. Ini adalah antara sedikit huraian. Ayat 21 ni adalah dalil naqli, dalil Al-Quran lah. Dalil naqli itu adalah dalil wahyu. Yang terperinci dari kisah Nabi Hud AS dan juga mengandungi ancaman dunia. Maksudnya, apa yang mereka terima di akhirat adalah disebabkan oleh perbuatan mereka di dunia. Jadi, ancaman itu berguna, amaran itu berguna ketika kita di dunia. Di akhirat hanya menerima balasan saja. Alhamdulillah, telah sampai ke pendengaran kita amaran ini. Dan carilah jalan bagaimana untuk kita ingat. Baca selalu, tengok selalu, ulang kaji selalu. Allah nak mengingatkan kepada musyrikin Mekah dan juga kita, apakah kesan kalau kita tidak ikut ajaran Nabi SAW ataupun Rasul yang diutuskan. Kat sini diingatkan tentang kaum Ad di mana mereka mengingkari arahan ataupun ajaran Rasul yang diutuskan kepada mereka. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, ingatlah wahai Rasul tentang Nabi Allah Hud, Nabi Hud alaihissalam, saudara kepada Ad. Saudara Ad itu dia adalah termasuk dalam keluarga di sudut nasab, ada kaitan dengan mereka, bukan kaitan di sudut agama, sebab mereka adalah di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah, cuma dia ada kaitan di sudut nasab, di sudut pertalian darah dengan mereka. Saat dia memperingatkan kaumnya dari siksa. Maksudnya saat ini adalah saat yang sangat krusial, di mana kita tahu bahawa Nabi Hud AS telah melaksanakan tugas. Kita nak mengingatkan diri kita, dalam kita nak mengingatkan orang yang hampir dengan kita, memang kena cari waktu yang sesuai. Memang kena ada waktunya. Sebab kalau kita tak cari waktu itu, maka waktu itu akan berlalu. Jadi Allah mengingatkan kita akan saat Nabi Hud AS memperingatkan kaumnya ini. Maksudnya dia telah melaksanakan tugas memberi peringatan. Kita ada tak
melaksanakan tugas memberi peringatan kepada keluarga kita, kepada rakan-rakan yang kita sayangi, sahabat-sahabat yang kita sayangi. Ada tak masa untuk kita memberi peringatan kepada diri kita dan kepada mereka yang bersama dengan kita? Jangan lepaskan peluang ini. Jangan lepaskan peringatan ini. Jangan lepaskan suasana-suasana ini ketika kita di dunia. Kerana apa yang akan memberikan kebaikan adalah apa yang kita ingatkan di dunia. Di akhirat hanyalah tempat menerima balasan. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dekat sini di mana saat dia memperingatkan kaumnya dari siksa Allah yang menimpa mereka, yang akan menimpa mereka, dan mereka tinggal di negeri mereka yang terkenal itu Al-Ahqaf. Di sini antara juga mukjizat kepada Nabi SAW, Nabi tidak hadir ketika mana Nabi Hud AS menyampaikan peringatan ini kepada kaumnya. Dan dia tidak juga tahu kaum tempat ini dinamakan dengan nama ini. Semua ini adalah wahyu daripada Allah SWT. Jadi Al-Ahqaf ini adalah tanah berpasir di selatan semenanjung Arab. Jazirah ni semenanjung. Para rasul telah datang kepada mereka sebelum dan sesudah Hud. Sebelum Nabi Hud juga ada rasul, sesudah Nabi Hud juga ada rasul yang memperingatkan mereka dengan berkata kepada mereka, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Dalam ibadah kalian, dalam doa kalian, dalam permohonan kalian, sesungguhnya aku takut kalian akan mendapat azab Allah di suatu hari yang kengeriannya sangat besar. Maksudnya suasana tu sangatlah ngeri. Sampai tak dapat nak digambarkan. Bila hari itu adalah hari kiamat. Jadi ini adalah penyataan sebab dari Nabi Hud. Dia hendak memberitahu kepada Nabi Hud alaihissalam. Macam mana ini adalah penyataan sebab dari Nabi Hud. Ia hendak memberitahu kenapa Nabi Hud alaihissalam nak sampaikan dakwah. Okey. Kenapa Nabi Hud nak sampaikan dakwah? Kerana dia takut. Inni akhafu alaikum, dekat sini di dalam ayat ini disebut secara jelas kata-kata Nabi Hud alaihi salam di mana disebutkan inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ini adalah kata-kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad untuk mengingatkan mereka. Jadi digambarkan kata-kata Nabi Hud alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya. Ini kerana baginda takut mereka kena azab dan baginda sayang kepada kaumnya itu. Kerana baginda adalah termasuk di dalam keturunan mereka, daripada kalangan mereka. Begitulah juga kita bagi peringatan kepada keluarga dan kawan-kawan kita kerana kita sayang kepada mereka. Nabi SAW memberikan amaran kepada kaum kafir Quraisy dengan wahyu Allah ini. Kenapa? Kerana Nabi SAW takut akan hari di mana semua manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari itu tidak ada sebarang kuasa kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Limanil mulkul yaum, kepada siapa kekuasaan dan keputusan pada hari itu, lillahil wahidil qahhar, hanya kepada Allah yang satu yang maha perkasa. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut lillahil wahidil qahhar. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah juga kita membaca maliki yaumiddin. Hanya saja yang memiliki, yang mengurus perjalanan pada hari itu, yang memberikan keputusan pada hari itu, yang mengadili pada hari itu. Allahu Akbar. Setiap kali kita baca Fatihah, kita akan diingatkan dengan alam akhirat, alam yang kekal. Okey. Kita pergi kepada ayat 22, kita ada sedikit masa lagi. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan habiskan ayat 25. Mereka berkata, wahai Hud, apakah engkau mendatangi kami ini untuk memisahkan kami dari sembahan kami? Inilah respon kaum dia. Respon kaum dia yang Allah SWT telah paparkan di sini. Qalu, siapa yang qalu ni? Siapa yang kata? Kaum dia lah. Apa respon kaum dia? Ajitana li ta'fikana, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami? Begitu pula orang tu nak bawa dia kepada kebenaran, dia kata orang tu nak pesongkan dia pula. Jadi apakah kata-kata mereka ini selepas mereka berfikir, selepas mereka merenung akan mesej yang disampaikan? Biasanya orang-orang yang tidak mahu taat ini, sebaik saja mereka mendengar tanpa
mereka mengambil masa untuk berfikir, mencari bukti, mereka terus respon dengan respon yang menunjukkan mereka tidak mahu taat. Allahu Akbar. Kita janganlah memiliki sifat ini. Kalau ada orang yang nasihat, memanglah rasa telinganya panas, kan? Hati juga panas. Semua jadi panas. Yang sejuk dalam aircon juga akan jadi panas, kan? Tetapi jangan ikut perangai kaum Ad. Ambil masa, berfikir dengan waras, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menampakkan kebenaran itu sebagai satu kebenaran, kebatilan itu sebagai satu kebatilan. Jangan jadi terbalik macam kaum Ad ini. Kebenaran yang disampaikan tetapi mereka nampak kebenaran itu sebagai satu kebatilan. Jadi inilah kata-kata mereka. Ajitana lita'fikana an alihatina. Kita ada tak sifat ni? Jangan ada sifat ni. Sifat memang bawa kecelakaan ini. Jangan sekali-kali ada. Kalau ada, koreksi diri. Kalau ada, perbetulkan. Kita sama-sama perbetulkan. Kalau nampak pada diri Ustazah ciri-ciri ni, cepat-cepat telefon lepas ni. Ataupun bagi je mesej, kan, kalau tak sempat nak telefon. Ustazah, kenapa Ustazah buat macam ni? Tak apa. Tak payah sangat nak fikir bahasa yang berbunga-bunga, kan. Tu Ustazah lah. Kalau orang lain, maksudnya kadang-kadang kita fikir sangat bahasa berbunga-bunga, last sekali sampai tak sampai pun mesej tu. Sangat nak cari sangat bunga-bunga, lama-lama bunga pun tak dapat. Tahap apa yang dapat tak tahulah, kan. Jadi itulah tugas-tugas syaitan. Dia kata kamu takkan nak cakap macam ni. Lepas tu nak cakap macam mana? Lala tak cakap langsung, kan. Okey. Di sini kaumnya respon ajitana li ta'fikana an alihatina. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Bila mereka dengar amaran tentang hari kebangkitan, di mana semua manusia akan diadili, maka apa respon mereka? Mereka kata, kamu ni datang ni nak halang kami daripada buat apa yang kami selama ni buat ke? Kami selama ni dah buat lama dah, mak bapak kami pun buat juga. Kamu datang ni sengaja kan nak halang kami daripada meneruskan apa yang telah kami lakukan dan apa yang juga telah dilakukan oleh ibu bapa kami, nenek moyang kami. Kemudian mereka tambah lagi dengan, maka sekiranya azab siksaan yang kau janjikan itu benar, maka datangkanlah ia sekarang juga. Fa'tina bima ta'iduna. Maka bawalah siksaan yang kamu janjikan itu kepada kami jika engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang benar pada peringatan kamu. Allahu Akbar. Jangan cepat sangat dah respon, kan. Kita tak mau ni perangai tak elok. Okay. Kemudian apa respon Nabi Hud AS? Jadi Nabi Hud pun memberi respon terhadap apa yang mereka minta, terhadap apa yang mereka cadangkan itu. Maka Nabi Hud mengatakan sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kedatangan azab, bukan aku yang mendatangkan azab, ia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasku hanyalah memberikan amaran, hanya ada pada sisi Allah. Dan tugasku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan untuk menyampaikannya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang jahil akan tugas Rasul tersebut. Jadi mereka sebaliknya. Mereka kata kalau kau benar maka datangkanlah azab yang kau janjikan tu. Jadi Nabi Hud dengan tegas menjawab bahawa azab itu adalah ketentuan dan ianya dalam pengetahuan Allah. Tugasku bukan mendatangkan azab, tugasku hanyalah memberi peringatan. Allahu Akbar. Subhanallah. Biarlah hati-hati kita ni lembut, senang untuk menerima peringatan, senang untuk menerima pembetulan. Kalau kita salah, cepat-cepatlah perbetulkan. Jangan jadi hati yang keras. Kalau keras hati, banyakkan istighfar, banyakkan salat, banyakkan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah ceritakan ada dua lagi. Kita ada beberapa minit lagi. Kita tengok dalam perkongsian ini. Jadi kita tahu kan Ad adalah nama pada satu kaum yang mereka adalah termasuk dalam bahasa Arab pada zaman purbakala, dan ini mereka tinggal di tanah Yaman, iaitu salah satu kawasan di Hadramaut.
Hud adalah saudara mereka yang diutus untuk sampaikan petunjuk kepada mereka. Lalu dia bukan asing dalam keluarga mereka lah. Jadi kita kadang-kadang cabaran untuk kita mengingatkan ahli keluarga kita, cabaran yang sungguh-sungguh besar. Kita senang untuk mengingatkan orang lain yang tidak ada pertalian saudara dengan kita, tetapi kadang-kadang untuk kita mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan kakak kita, mengingatkan bapa saudara kita, mengingatkan ibu kita, mengingatkan ayah kita, menunjukkan kepada mereka suatu jalan yang lebih baik, semakin susah kadang-kadang. Jadi dengan pertolongan Allah, mohonlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita melaksanakan tugas tersebut. So kita apa mesejnya jelas lah kan, jangan sembah kecuali Allah, jangan taat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. So kita pergi lagi, mereka dengan berani telah mencabar Nabi Hud untuk membawa azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah kesombongan mereka. Kesombongan mereka dan takaburnya mereka, dan menampakkan bahawa mereka tak nak taat kepada Rasul. Lalu mereka tetap meneruskan syirik, maka mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka tetap tidak mahu mendengar atas nasihat-nasihat tersebut, maka disitulah mereka layak menerima azab. Ini tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Hud, mereka yang syirik, mereka yang mendustakan para rasul, mendustakan perkhabaran para rasul, menyekutukan Allah, mereka dimusnahkan seluruhnya. Dipanggil azabul istiqsal. Semua yang kufur itu dimusnahkan, yang diselamatkan hanyalah yang beriman sahaja bersama-sama dengan Nabi Hud. Tapi itu tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang dimusnahkan tetapi tidak secara keseluruhan. Respon Nabi Hud, sesungguhnya ilmu tentang bila azab akan datang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab pada kalian semua adalah di sisi Allah, bukan di tanganku. Aku hanya seorang utusan Allah pada kalian. Aku menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk aku sampaikan. Ustazah ada dengar kadang-kadang ramai yang bertanya, Ustazah, saya sedih lah bila saya cakap tak ada dia balas dengan cara yang tidak sepatutnya. Memang kesedihan itu adalah satu fitrah, lumrah kepada seorang manusia. Tapi apa yang diceritakan Allah dalam surah ini boleh memberikan satu ketenteraman, boleh memberikan satu motivasi kepada kita. Kesedihan itu tidak akan kita rasai, tetapi janganlah kesedihan itu membantu kita untuk melaksanakan tugas mengingatkan kebenaran itu hingga ke akhir hayat kita. Sedih-sedih juga, tapi janganlah kesedihan itu membantu tanggungjawab yang kita perlu laksanakan untuk mengingatkan diri kita. Kita tak sedih lah kalau kita ingatkan diri kita kan, ingatkan orang yang hampir dengan kita. Akan tetapi aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh kerana meminta disegerakan azab. Takkan tak bodoh kan, minta azab. Kan cabaran-cabaran menunjukkan kesombongan. Dan akhir sekali, sebelum akhir, maka ketika mereka menyaksikan azab yang mereka minta agar disegerakan berupa awan di lembah-lembah mereka, mereka berkata, ini adalah awan yang mendatangkan nikmat. Lalu Nabi Hud berkata, bukan, ia bukan hujan rahmat, tetapi ia adalah azab yang kalian minta ia disegerakan. Dan di sini ada satu pesanan daripada Nabi SAW di mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Di dalam penerangan ini nampak bahawa mereka sukalah nampak awan, mereka kata bahawa akan turunnya hujan dan hujan itu akan memberikan kebaikan kepada tanaman-tanaman mereka menjadi subur dan sebagainya. Tetapi Nabi Hud kata bukan. Ia bukan hujan rahmat tetapi hujan azab. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia ada kelas nanti balik. Respon daripada kita tengok Nabi SAW ketika mana melalui ayat ini, bagaimana reaksi Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu menceritakan apabila Nabi SAW melihat mendung atau angin yang besar, maka terlihat perubahan pada raut wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun takut kalau dengar angin, masya-Allah kuatnya angin. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang merasa gembira bila mereka melihat awan kerana adanya harapan untuk turun hujan. Tetapi apabila aku melihat engkau melihat angin yang besar, nampak pada wajahmu kurang senang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah,
yu'amminuni ma yu'amminuni an yakuna fihi azabun qad uzziba qaumun birrih faqad ra'a qaumun al-azaba faqalu hadha 'aridun mumtiruna. Inilah kata-kata kaum Nabi Hud alaihissalam yang Allah rakamkan kat sini. Hadha qalu ni kaum Nabi Hud berkata hadha 'aridun mumtiruna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana ini menceritakan, Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW memberi respon. Dia kata, hai Aisyah, aku merasa khawatir bila melihat akan awan, kerana ada suatu kaum yang telah diazab dengan angin yang besar yang dibawa oleh awan. Kaum itu melihat kedatangan azab tersebut lalu mereka mengatakan inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa awan itu membawa manfaat kepada mereka. Lalu kita nampak di sini bagaimana respon Nabi Hud alaihissalam ketika mana kaumnya melihat awan. Maka Nabi Hud mengatakan itu bukan awan nikmat, bukan awan membawa rahmat, tetapi awan yang membawa azab. Lalu di sinilah di mana dalam ayat terakhir ini ketika mana suasana ini dipaparkan kepada kita, lalu satu penegasan yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang angin yang besar ini, angin yang kencang ini tudammiru. Tudammiru. Apa yang tudammiru ni? Rih. Rih ni dalam keadaan nakirah menandakan angin azab. Angin yang sungguh dahsyat. Yang tidak dapat digambarkan oleh suasana, oleh sesiapa sahaja betapa hebatnya angin ini. Kehebatan ini dihuraikan oleh perkataan tudammiru. Angin ini menghancur leburkan. Tudammiru kulla syai'in, semua sekali, segala-galanya. Bi amri rabbiha, dengan izin pencipta angin ini. Allahu Akbar. Angin juga makhluk Allah. Allah yang cipta. Jadi angin akan taat kepada arahan penciptanya iaitu Allah. Maka di sini Allah mengingatkan kita bahawa angin ini taat kepada arahan Rabb-Nya. Allahu Akbar. Kita taat tak pada arahan Rabb kita? Taat tak dengan sepenuh ketaatan? Kalau berada di hadapan Allah dalam salat, maksudnya bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan antara takut dan mengharap kasih sayang Allah, mengharap belas kasihan Allah, mengharap Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, keterlanjuran yang kita lakukan, ketidakpekaan yang berlaku kepada kita ketika mana kita berdiri di hadapan Allah dalam hanya beberapa ketika sahaja. Allahu Akbar. Banyaknya kekurangan-kekurangan kita. Maka di sini Allah menggambarkan tentang angin ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Angin ini menjalankan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rabb dia. Setelah azab ini menimpa mereka, maka menjadilah mereka, apa yang jadi pada mereka? Yang tadi sombong sangat ni, minta azab ni, maka apa yang terjadi kepada mereka? Mereka musnah semusnah-musnahnya. Tidak ada lagi yang kelihatan, tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang selamat. Yang selamat hanyalah serpihan daripada tempat tinggal mereka. Kemudian conclusionnya, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Ini balasan dunia, belum lagi balasan di akhirat. Balasan di akhirat dalam ayat 20 tadi kan. Sebelum masuk ke dalam neraka, mereka akan diperlihatkan dengan neraka yang sangat ngeri, yang sangat pedih azabnya itu. Allahu Akbar. Waqina adzabannar. Jadi itu bahagian yang terakhir. Alhamdulillah kita dah habis. Fa asbahu la yura, maka menjadilah mereka punah ranah, tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka sahaja untuk menjadi akibat. Kelibat mereka tidak ada lagi, tinggal-tinggalan rumah mereka sahaja, yang sebahagiannya tubuh badan mereka sedikit pun tidak lagi ada. Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan tempat tinggal mereka sebagai peringatan kepada orang yang kemudian. Sebab itu diingatkan kepada kaum Quraisy,
Sebab mereka ni pedagang. Lalu sebahagian daripada perjalanan mereka dalam perniagaan mereka akan passing by perkampungan Ad ini. Perkampungan Ad ini iaitu yang mana diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Jadi apa yang Allah tinggalkan ni adalah sebagai peringatan kepada orang kemudian. Manusia kemudian boleh tengok kesan mereka itu dan mengingatkan mereka kepada azab yang dikenakan kepada orang yang ingkar dengan arahan Allah, ingkar akan arahan daripada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, akhir sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ketika mana kita melihat angin kencang. Rumusan kita baca doa hari ni. Kan? Kita baca doa hari ni. Sebab kadang-kadang hari ni kadang-kadang hujan lebat, angin yang kencang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Muslim mengajarkan kita, jom kita sama-sama baca sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Allahumma inni as'aluka khairaha. Itu balik kepada angin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Apa yang dibawa oleh angin. Angin kan bawa macam-macam kan? Wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Dan apa yang dibawa oleh angin itu dan apa yang terkandung dalam angin itu. Angin itu nikmat, tetapi ia boleh juga bertukar menjadi nikmah, azab. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Okey, kita baca dia punya ni. Ni ada yang dah buat dalam bentuk poster. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Jadi ini antara peninggalan Nabi SAW untuk menjadi panduan kita dalam kehidupan dan alhamdulillah ia sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kesalahan dan keburukan, ketidaklancaran itu adalah daripada kelemahan saya sendirilah. Saya minta maaf sekiranya apa-apa yang tidak bisa mengajarkan. Jadi kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini pada 8 Sya'ban 1443 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang dimuliakan Allah untuk masuk ke bulan Ramadan 1443 pada tahun ini dan seterusnya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sampai Jumpa lagi. insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.